Assalamualaikum, apa khabar semua? Bersama saya Azma. Untuk hari ini kita bincangkan satu topik yang agak penting, terutama bagi semua yang berada dalam musim PKP ini. Okey, so tajuk hari ini ialah yang kita akan kongsikan adalah tajuk stres, adaptasi versus isolasi. Okay. So hari ni saya nak tanya anda semua, ada tak di antara yang anda semua yang tidak pernah merasa stres? Okay, so mesti tak ada kan? Okay, so far majoriti dan secara normalnya manusia, kita memang akan ada rasa stres. Ada kadang-kadang kita, kalau yang suami isteri, mungkin ada tersalah faham suami isteri, tu pun boleh jadi stres. Bagi pelajar, bila assignment tak siap, bila pointer result rendah pun stres. Okey. Dan juga bila kita nak, even kalau nak dapatkan anak pun boleh stres. Okey. So normal hidup kita memang akan stres. Okey. Tapi sejauh mana kita kenal stres ni supaya benda ni dapat dikawal dan kita dapat hadapinya dengan baik, dan akhirnya kita dapat improve dari satu tahap ke satu tahap. Ibaratnya macam ni lah. Okey, stres ni. Okey, stres ibaratnya kalau kita nak panjat bukit. Ini adalah satu bukit. Okey. So bayangkan kalau kita nak naik ke atas, berapa ramai yang dapat naik ke atas? Makin lama sahaja makin kecil, betul? Okey. So ibaratnya kalau kita main musical chair. Okey, kita main musical chair. Main makin lama makin kurang kursi dia. Kita stres juga kan? Sebab okey, kita tak risau, takut tak dapat kerusi tu. Tu pun dipanggil stres. Okey. Sama juga kalau kita nak naik dalam hidup kita. Okey, kita nak naik bukit. Ibaratnya kita nak naik bukit. Bukit ni ibarat contohnya kejayaan sesuatu hidup kita. So dalam kita nak naik, okey, makin naik sahaja makin kurang. So macam mana kalau kita tak cuba, ramai orang akan lalui tahap yang sama. Diuji dengan masalah duit, diuji dengan masalah keluarga, diuji dengan masalah macam-macam. Okey. Tapi bila kita dah okey, kita mula naik ke tahap kedua. Bila kita makin okey, kita dah dapat hadapi tahap stres, kita pergi ke tahap ketiga, keempat, kelima, keenam. So kita punya coping stres dah makin okey, dan akhirnya kita dapat menguruskan dengan baik stres tersebut. Okey. Tapi ramai orang hari ni, okey, memilih untuk elak daripada stres. Okey. So dia bukan belajar menguruskan stres, tapi elak daripada stres. So hari ni, okey, sebelum kita pergi kepada tajuk sama ada kita nak adaptasi ataupun kita nak pilih isolasi, kita perlu kenal dulu stres ni apa. Okey. So ada tak antara anda semua dah kenal pun stres tu? Pernah kawan baik? Stres. Lama tak jumpa. Kan? Okey. So of course lah, kita tak perasan pun sebenarnya. Okey. Stres ni ibaratnya satu luka kecil. Okey, luka kecil yang kita akan lalui, kita akan dapat. Okey. Kalau kita biasa tengoklah, kalau kita contohnya tengah memasak, tiba-tiba terluka. Okey, kita nampak tak kena, pedih, sakit. Okey, so kita pun pergi ambil ubat, sapu. Ataupun kita ada orang yang jenis kuat sikit, dah biasa dah, kalau mak-mak kita kan, tertuih sikit ke, terluka sikit ke, abaikan je, terus sembuh, biar okey je. Tapi untuk orang yang baru first time memasak, alamak terluka, okay, contoh kan, so dah terluka, so mestilah ada ubat kan. Pergi ubat, kalau sakit cari plaster, padahal lukanya sikit je. Okay. So macam tu jugalah stres ni. Stres ni ibarat satu luka kecil yang akan bagi yang kalau tidak dapat dikawal, tidak dapat diubati dari awal, maka ia akan bawa kepada luka yang besar. Cuma yang bahayanya, luka stres ni akan bawa kepada kronik apabila ianya sebenarnya tak dapat dilihat. Siapa boleh nampak luka di sini? Okey, luka di minda anda, luka di hati anda, tak ada orang yang nampak. So itulah yang boleh membawa bahaya kepada diri kita. Okey. So macam mana kita nak tengok orang tu stres?
Okay, selalunya stres ni macam ni lah. Dia simple. Bila kita ada stressor ni adalah punca stres lah. Punca stres ni banyak faktor Okay, ni kita panggil stressor. Okay, punca stres ni akan bagi kesan kepada otak manusia. Alamak, lukisan otak manusia pun tak berapa nak reti kan. Okay, so bagi kesan pada otak manusia ni, saraf-saraf ni, dan akhirnya ia memberi kesan kepada badan manusia, pada muscle, dan akhirnya boleh bawa kesan kepada pulse. Okay. So ibaratnya macam ni lah proses stres ni berlaku. Okay. Bila stressor berlaku, dia akan hantar signal kepada otak yang akan menghasilkan satu hormon. Hormon tu akan bawa kesan kepada saraf. Sebab tu ada setengah orang bila dia stres, saraf dia jadi tegang, dia cepat sakit kepala, dia migraine. Okay. Even tak cukup tidur pun boleh dikatakan sebagai stres lah. Okay. Sebab siapkan assignment, tak cukup tidur, ataupun ada terlalu banyak benda yang difikirkan, okay, pun jadi stres, akhirnya jadi migraine. Ada sampai tahap, okay, dia boleh jadi kejang badan sebab stres. Okay. So akhirnya daripada muscle strain tu, muscle strain lah, saraf jadi tegang. Sama ada tegang tu jadi macam tu ke, ataupun tegang sikit je tapi kita tak perasan. Dan ianya boleh bagi kesan pada denyutan jantung, pulse kita jadi kadang-kadang jadi lagi laju, hingga ada orang menyebabkan dia menghadapi anxiety bila dia stres. Okey, so ni cerita ringkas tentang stres. Sebab apa? Kalau kita tak kenal stres apa, macam mana dia berfungsi, so dia akan beri kesan kita tak tahu macam mana nak handle. Betul? Kata orang tak kenal maka tak cinta. Kan? Okey. So bila kita bercerita tentang stres, okey, dia akan bagi kesan kepada 3 aspek. Macam mana kita nak tahu kita stres? Share beret? Yes. Ada orang dia bagi kesan kepada sikap orang. Bila dia stres, yang mana happy dia jadi murung, yang mana yang gembira jadi nak marah, dia jadi sedih, dia jadi cepat terasa. Ni tindakan dia cepat. So dia mungkin cepat nak pukul orang, cepat nak bertindak kasar. So dia stres. Sebelum ni okey je. Okay, yang kedua, dia boleh bagi kesan kepada emotion, emosi, emotional effect bila stres. So bila emosi anda tidak stabil, makna mungkin anda tengah stres. So kalau kita lah stres, mungkin waktu tengah happy, kita boleh jadi nak marah tiba-tiba, kita boleh jadi nak mengamuk tiba-tiba, kita boleh jadi sedih tiba-tiba. Okay, fizikal ni termasuklah kalau macam ceret beret, ataupun kita mula rasa badan kita rasa sakit, kepala, migraine, rasa tak bermaya, rasa nak muntah. Okey, itu pun antara penyebab dan tanda anda telah stres. Okey, so kita kenal dah stres sikit, kesan-kesan dia kepada diri kita. Okey, dan sebenarnya okey, ada tahap tak stres ni? Yes, stres ni sebenarnya ada tahap, beberapa tahap. Kalau kita tanya pakar, seorang doktor di Universiti Malaya, saya tak berapa ingat nama, okay, dia pun kata stres ni pun ada banyak tahap. Bagi pada anxiety pun ada beberapa tahap, dan bawa kepada depresi pun ada beberapa tahap. Tapi okay, sebab ada orang tanya juga, adakah sama stres, anxiety dengan depresi? Okay, stres ni sebenarnya adalah di tahap awal. So kalau orang tu dah pergi pada anxiety, so mungkin dia dah pergi kepada tahap yang tinggi bagi stres. Dan kalau dia bawa kepada depresi, maksudnya dia punya tahap lebih tinggi. Okey, ada orang dia ada tiga-tiga ni, dia stres, dia terus jadi sesak nafas, anxiety, dia terus jadi tak lama lepas tu jadi depresi. Tapi selalunya kalau orang yang depresi ni, dia akan bawa kepada adanya anxiety juga. Okey.
So yang ni tahap-tahap, tapi bila anda dah pergi kepada tahap depressed, so yang tu dah membawa kepada salah satu ciri-ciri mental health problem, iaitu dalam salah satu ciri-ciri DSM-5. So kena hati-hati dan kita bantu daripada awal. Kita kawal stres dulu. Okey. So kita tengok sama ada kita nak adaptasi ke isolasi. Yang ni yang kita bincangkan hari ni. Okey. Bila bercakap tentang adaptasi, so rasanya adaptasi ni ramai yang faham. Tapi kita bincang dulu apa itu isolasi. Okey. Isolasi ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris kita biasa dengar isolate. Elak. Kita mengelak daripada masalah. Kita elak daripada stres. Contohlah, okey, kita baru belajar, baru masuk diploma, okey, baru SEM 1. Dia belajar, baru beberapa bulan, payah ni nak belajar, tak faham apa. Saya ni memang result rendah. Nanti kalau saya belajar sampai habis ni macam mana? Habis result saya, confirm fail. Dia hadapi ke tak? Akhirnya dia decide untuk berhenti belajar. So maknanya dia isolate. Agak-agaklah nanti dia akan sambung belajar, dia akan hadapi benda yang sama tak? Yes, benda yang sama. Ibarat isolasi ni, kita sedang berlari di laluan berpagar. Okey. Alah ya, lukisan tak apa-apa nak cantik sangat. Tapi bila laluan berpagar ni, okey, kalau kita tak lalu benda ni, macam mana kita nak tahu tinggi mana pagar itu? Macam mana kita nak tahu macam mana cara skill kita yang boleh ubah untuk panjat lagi untuk pagar kedua? It's okay untuk jatuh, it's okay untuk tersalah langkah, it's okay untuk tak lepas pun. Tapi kita ada effort dan kita perbaiki. Cuma bagi orang yang isolasi, dia tak nak pun pergi dan dia lari ke lain. Itu adalah orang isolate. So agak-agaklah kalau kita hadapi masalah dan kita lari daripada masalah, selesai tak masalah tu? Kita ada konflik dengan adik kat rumah, kita ada konflik dengan mak ayah kat rumah. Okey, kita rasa stres dengan kawan-kawan kat office. Tapi kita lari daripada masalah dengan elak, tak nak datang office lah, berhenti kerja. Ataupun kalau di rumah, lari dari rumah, jumpa kawan-kawan je. Ataupun dengan kawan-kawan, masalah dengan kawan-kawan, biarlah dia orang, aku hidup seorang. Selesai tak masalah? Tak selesai juga. Bila awak hidup seorang pun, okey, manusia ni adalah makhluk sosial. Okey, so dia tak akan dapat hidup seorang. Dia tetap memerlukan orang. Sebab kalau dia mula hidup seorang, dia akan mula datang dengan makhluk-makhluk lain untuk dia bersosial. Termasuklah gamers pun sebenarnya mereka tu bersosial melalui game. Okey, so kita pergi kepada isolasi. So adakah anda memilih untuk isolate, untuk mengelak? Okey, so harapnya tidaklah kan? Okey, so kita elak daripada untuk mengelak, kita pergi kepada adaptasi. Sebab bila kita terus mengelak, kita nak naik bukit tadi, kita akan terus berada di bawah. Dan sebenarnya berada di bawah pun stres. Sebab ramai orang berada di bawah yang menyebabkan kita rasa kita ni tak berguna. Ada aku ni tak ada apa, duit pun tak ada, belajar pun tak pandai, apa semua tak ada, so tak ada guna. Tu pun boleh bagi kesan juga stres juga. So lebih baik kita cuba untuk belajar, untuk improve diri step by step. Okey, ada yang tanya, stres ni boleh bawa kepada negatif je ke? No. Okey, selalunya stres ni dia ada dua jenis. Okey, sama ada awak pergi kepada positif ataupun negatif. Okey, positif, negatif. Tapi positif atau negatif ni bukan stres ni, tapi adalah pada pemikiran anda yang memilih untuk pergi ke arah positif, yang memilih untuk pergi ke arah negatif. Bukan stres ni sendiri. Okey, stres ni sekadar punca je. So awak pilih, aku nak lawan ataupun tidak. Stres sebab assignment tak siap, aku nak siapkan ataupun biar je. Sebab biar pun akan stres. Dah siap, hilang stres.
So tu awak yang memilih untuk selesaikan assignment. Okey. Apa tahap-tahap stres? Ya, stres ada beberapa tahap. Tapi yang biasanya kalau kita biasa dengar, kalau kita tanya psikiatrik, mungkin pandangan dia berbeza lah. Okey. Tapi yang basicnya, okey, stres dia dibagi pada 2. Okey. Tunggu kejap adaptasi ni. Stres dia terbagi kepada, okey, acute stress dengan chronic stress. Okey, acute stress ni macam mana? Okey, acute stress ni dia sebenarnya short term. Okey, sekejap je. Contohnya lah, kena marah. Kalau suami isteri gaduh kejap laki bini. Kalau anak dengan mak dengan anak gaduh kejap sebab ada satu isu yang jadi konflik. Sekejap je. Tapi lepas tu suami isteri maafkan balik, mak dengan anak dengan mak ayah selesaikan balik. Okey, yang tu sekejap. Tapi katalah kes kena marah tadi, si anak ni pendam dan terasa yang amat sangat, dia simpan lama-lama. Okey, dia bawa kepada long term, yang bawa kepada 1 minggu hingga 1 week hingga 1 month. 1 week hingga 1 month, seminggu hingga sebulan. So bila dah pergi pada chronic stress ni, yang ni akan bawa kepada banyak kesan-kesan lain. Dari segi kesihatan, akan bawa kesan pada kesihatan. Dari segi emosi, dari segi juga bawa kepada stress, anxiety dan depress lah. So yang ni yang kita nak bantu. So bila kita dah dapat bantu untuk karakter yang ni, akhirnya yang ni insya-Allah tak sampai lah. Tapi kalau dia dah terlalu banyak, contohnya lah, benda yang paling berat adalah kematian. Kematian adalah stres, dan ramai orang boleh bawa kepada depres kalau tak dapat dikawal. Okey, so macam mana kita nak kawal benda ni? Okay, nanti saya akan share tips saya. Okey, alright. Okey, ni adalah tahap-tahap stres. Okey, so sekarang ni anda semua memilih untuk menghadapi. Menghadapi ni ibarat kita belajar. Kita belajar daripada apa sekeliling, dan juga kita serasikan, dan last sekali kita atasi. Okey, macam mana kita nak adaptasi ni? Ringkasan dia adalah kepada belajar, awak serasi dan atasi. Contoh, benda paling ringkas. Okey, mula kita belajar hadapi. Contohnya kalau kita gaduh dengan, ataupun kita ada masalah dengan bos. Okey, kita belajar dulu untuk hadapi. Okey, kali pertama bos aku marah. Apa yang dia nak disuruh buat? Okey, aku cuba buat. Akhirnya bos marah kali kedua, kita dah tahu dah cara macam mana yang bos nak sampai dia okey balik. Dan bila kita dah biasa, dah kalih dah, bos ni memang dia jenis marah. So aku buat je apa yang aku kena buat. Akhirnya dia tak adalah marah sangat kat aku. Dia nak marah kat orang lain tu ikutlah. Okey, tapi memang dia jenis macam tu. So aku tak perlu nak rasa stres sangat, dan tak perlu nak ada rasa kesan sangat yang lama. Okey, so macam mana kita nak belajar, kita nak serasikan, dan kita nak atasi benda ni. Okey, dia ibaratnya macam satu graf lah. Okey, graf sebenarnya bila kita dah ada pergi pada atasi ni, graf ni akan jadi macam ni, graf stres. Okey, ni cara atasi dia. Dia panggil coping punya adaptasi. Yang ni adalah stres. Dia mula-mula kita rasa macam ni tau. Lagi tinggi stres, lagi kita cuba belajar untuk atasi. Lagi tinggi kita cuba atasi. Dia akan sampai tahap okey, ni dah sampai serasi. Akhirnya bila graf tu dia akan turun ke bawah bila kita dah dapat atasi dia. So contohlah kalau gaduh dengan adik-beradik. Okey, mula-mula mungkin stres. Mak selalu gaduh dengan adik-beradik, mak pula bela adik kan. Okey, so macam mana kita buat? Okey, kita cuba. Kita dah tahu cara adik suka mungkin kacau lah. Okey, kita tahu apa yang dia suka. Okey, kita cuba handle daripada gaduh. So bila kita dah tengok 2-3 kali asyik gaduh, mak marah, kita cuba beritahu kat mak, okey,
Sebenarnya bukan kakak yang kacau, okey, adik. Okey, mungkin mak akan kata, "Alah, kakak lah kena pandai." Ya, tu biasalah cabaran-cabaran anak-anak sulung. Okey. So, sebagai kita yang anak sulung ni, okey ya, aku kena tunjuk yang terbaik untuk adik, supaya adik tak buat untuk orang lain juga. So, mungkin kita boleh cari apa yang kebaikan yang adik ada, yang kita boleh cari apa yang adik suka dengan kita. Dan apa sebab dia datang kacau kita tu. Sebenarnya mungkin dia nak perhatian kita je. Dia sebenarnya sayangkan kita. So, kita pandang dari segi yang tu yang membantu untuk kita kurang stres dan akhirnya kita boleh handle stres. Okey. So, untuk adaptasi ni, saya simpulkan melalui formula 4A. A kedua dia panggil aware. A ketiga amplify. Dan A yang keempat adalah act. Okay, ni formula yang saya reka sendiri. Okey. Untuk A yang pertama, accept. Macam mana kita bila kita stres, benda yang pertama kita kena buat, kita kena terima ia berlaku. Okey, mungkin kita boleh terima sebab atas alasan ini takdir. Contohnya dari segi kematian, dari segi kehilangan, dari segi kecurian, dari segi benda-benda yang kita tak dapat nak kawal. Sebab stres ni ada benda yang dalam kawalan kita, ada yang di luar kawalan kita. Okey, yang ni di luar kawalan kita. So, kita terima, tetap kena terima ia berlaku. Tapi mungkin kita tengok ini dah takdir, sebagai tanda aturan Tuhan, tanda kasih sayang Tuhan. Okey, ini stres yang pertama. Okey, stres yang kedua, apabila kita dah terima ia berlaku, kita terima, okey, aku tak ada duit sekarang. So, apa yang aku boleh buat? Kita kena terima dulu, aku tak ada duit. Aku kena terima PNG aku rendah, result aku rendah sekarang. Okey. Yang kedua, kita aware. So, aware ni kita tengok kepada sedar punca masalah. Kita cari punca masalah. Apa masalah dia? Oh, aku ni, contohlah result rendah. Aku ni kurang fokus dalam kelas. So, aku ni kurang sikit revision. Nak study balik tu memang kurang lah. Ataupun aku ni banyak main game, banyak masa main game daripada ni. Okey. Yang ketiga, kita amplify. Amplify ni kita cari sumber. Okey, cari sumber ni macam mana? Okey, katalah. Okey, result rendah tadi. Kita ambil satu isu, result rendah. Pointer rendah. Okey. So, kita dah terima ia berlaku dan kita sedar diri. Akhirnya kita tahu punca masalah mungkin main game atau malas atau banyak tidur. Kita tahu, kita cari masalah tu dulu. Okey. Dan akhirnya kita cari sumber. Cari sumber ni kita tengok pada siapa yang kita boleh rujuk untuk bantu kita. Kalau masalah kewangan, siapa yang kita boleh jumpa? Masalah pergi pusat zakat, ataupun kita tanya mana-mana NGO yang boleh membantu dari segi masalah kewangan. Tapi kalau dari segi belajar, apa yang kita boleh cari adalah rujuk pensyarah atau kawan-kawan. Even kalau nak jumpa kaunselor pun boleh, untuk tahu cara belajar awak yang sebenar. Kadang-kadang ramai orang yang result dia rendah sebab dia tak tahu cara belajar yang betul dengan diri dia. Okey, cara belajar yang betul ni nanti saya cerita dalam video yang lain, ataupun boleh rujuk video-video yang lepas. Okey, so amplify adalah cari sumber ataupun rujukan. Okey, dan yang last sekali, action, bertindak. So, bila kita bila stres,
Okey, kita kena terima dulu dan kita kena sedar apa punca dia, and then kita cari sumber tempat yang mana kita boleh minta tolong. Jangan pendam sorang-sorang. Yang pendam sorang-sorang inilah yang bahaya. Okey, dan akhirnya act. Okey, kita bertindak untuk selesaikan stres. So, bila kita dah belajar untuk bertindak semua ni, akhirnya diri kita akan improve. Kalau kita biasa main game kan, okey, you have acquired the skill. Kalau orang biasa main game lah, yang muda-muda ni biasa main game, okey, kita dah dapat skill. Contohnya kita kalau game-game PUBG ke ML ke, so dah ada skill-skill untuk menembak, so awak dah dapat kemahiran tu. Tapi stres ni macam tu jugalah, macam mana awak nak hadapi. Okey, tapi macam mana pula untuk awak selesaikan dalam diri sendiri? Sebab stres ni, kalau macam tadi, amplify sumber, tak tahu nak cari siapa. Pensyarah pun saya tak percaya, kawan pun saya payah nak terima, saya tak percaya, kaunselor pun saya tak jumpa lagi. Siapa nak buat adalah diri sendiri dulu, kena bantu diri sendiri. Macam mana nak buat? Okey, saya gunakan teknik A, B, C, D, E. Okey, so kalau siapa yang biasa jumpa kaunselor, so dia dah biasalah bagi praktis untuk kaunselor yang menggunakan teori REBT, dia akan gunakan konsep ni. Tapi untuk anda seorang pun yang cuba untuk selesaikan isu stres, anda boleh gunakan tips ini. Okey, A, B, C. Okey, siap. Okey, sebenarnya semua dah belajar ABC kan? So senanglah. Okey, A, B, C, kita pergi D, E. Okey, apa yang kita boleh buat dengan kotak-kotak ini? Okey, contoh A adalah activating event ataupun peristiwa. Peristiwa yang menyebabkan awak rasa stres, peristiwa yang menyebabkan anda rasa tertekan. Okey, B adalah kepercayaan ataupun pemikiran. Okey, C adalah hasil. Okey, hasil ni. Okey, D adalah kita dispute of the belief. Selalunya D ni kita akan ubah ini, dan ini adalah hasil yang baru, dan E adalah hasil juga tapi hasil yang baru. So untuk diri kita, kalau kita nak buat rawatan untuk diri sendiri, sementara sebelum jumpa kaunselor yang lebih pakar ataupun jumpa orang-orang yang lebih mahir, benda yang pertama, katalah pointer PNG rendah, ataupun kita kata tak ada duit. So kesannya, kata PNG rendah, kesannya akan jadi kita percaya orang yang PNG rendah, orang tak suka. Tak suka, orang tak pandai. Contoh, itu kepercayaan dalam diri, dalam otak. So bila orang tak suka, menyebabkan dia rasa sedih, frust. Okey. So kalau setakat ni saja, hasilnya dia akan jadi stres. Kalau dibiarkan, dia seorang je, dia pendam seorang hasil ni. So stres, akhirnya jadi bawa kepada benda lain. Okey. So sebagai kawan, sebagai diri sendiri juga, sebagai mak ayah mungkin, sebagai guru mungkin, okey, anda puan perlu bantu untuk kita ubah pemikiran dia di sini. So mungkin tak semua tak pandai, tak boleh improve. So kita boleh ubah. Mungkin kita boleh kata tak semua orang yang PNG rendah kali ni orang tak suka, ataupun tak semua orang yang PNG rendah adalah dia tak boleh nak naik dah. Dia boleh perbaiki lagi PNG dia dengan bantuan. Okey. So akhirnya, hasilnya, so bila dia dapat sokongan, dia tahu anda akan support dia, so hasilnya dia akan jadi happy dan
stres tu dapat diatasi. Okey, ni basic lah. Okey, sama juga kalau tak ada duit. Orang akan kata nanti orang tak pandang, sebab zaman sekarang zaman sosmed, social media. Kalau orang Insta famous, TikTokers, so diorang akan nak tengok yang mana yang ada duit, gambar vogue pakai cantik-cantik. So sebagai yang tak ada duit ni akan rasa tak ada orang nak tengok, tak ada orang kawan dengan aku, tak ada orang suka aku. Okey, akhirnya dia menyebabkan sedih. Okey, kat sini kita boleh halang dengan cara, adakah dengan duit tu saja boleh menilai seseorang? Adakah dengan tak ada duit ni menyatakan atau menentukan diri awak tak akan ada duit sampai bila-bila? So inilah kat sini. Okey, kita boleh cuba usahakan minta ke mana-mana untuk bantu awak dan keluarga untuk ada duit. Mungkin sebab tak ada orang saja, mungkin aku akan tak ada sumber. Dia percaya orang tak ada duit ni, okey, anak-anak tak tertularang, contoh kan. So banyak kita boleh bantu dekat sini. Even kalau seorang diri pun cuba cari apa yang positif. Ni adalah tempat untuk pemikiran yang positif. Ni tempat pemikiran yang lebih baik lah. Okey, dan hasilnya sudah pasti akan berubah. So ni antara teknik yang anda boleh buat, yang tuan-puan boleh berkongsi dan tuan boleh laksanakan untuk kita semua bantu untuk adaptasi, terutama semasa musim PKP 2.0 yang kita pun tak tahu sampai bila ianya akan berakhir. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.